Shalom saudara dan saudari semua, selamat datang ke Rhapsody Reality TNI Malaysia. Pada hari ini, saya akan berkongsikan tentang berita baik mengenai Tuhan kita melalui renungan bertajuk Lebih Daripada Salib. Mari kita terlebih dahulu mengamati ayat di Roma bahagian 6 ayat 4, iaitu dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah dilahirkan semula, kamu mempunyai hidup yang telah dibangkitkan, kehidupan yang lebih daripada salib. Saya ingin kamu mengerti hal ini. Ciptaan baru bukannya diselamatkan dari tangan musuh, dan ciptaan baru itu juga tidak memerlukan penyelamatan, kerana ciptaan baru itu lebih berkuasa dari syaitan. Penyelamatan telah dicapai di kayu salib. Ia adalah untuk seluruh dunia. Tetapi ada kehidupan kebangkitan yang lebih daripada salib. Itulah kehidupan ciptaan baru. Dan dalam kehidupan tersebut, kamu bukannya diselamatkan ataupun dibebaskan atau ditebus. Sebaliknya, kamu telah dicipta semula. Orang yang telah dicipta semula dalam Kristus bukan berasal dari dunia ini. Jadi kekuatan dunia ini tidak mempunyai kuasa ke atas orang itu. Dalam Kristus, orang itu telah mengatasi dunia dan segala unsurnya. Alkitab memanggil kita sebagai orang yang lebih daripada orang yang menang. Mengenai hal ini, kita boleh merujuk di dalam Roma 8 ayat 37. Kita tidak dapat dihancurkan dan tidak boleh dikalahkan. Dan yang paling indah sekali, Dia memanggil kita orang kudus. Hal ini boleh dirujuk dalam 1 Korintus 6 ayat 2, dalam 1 Korintus 14 ayat 33, dalam 2 Korintus 1 ayat 1, dan juga Efesus 1 ayat 1. Saudara dan saudari, orang yang berdosa telah mati dengan Kristus. Orang yang berdosa telah dikebumikan bersama dengan Kristus. Tetapi makhluk baru, seorang yang kudus, telah dibangkitkan bersama Kristus. Inilah sifat barumu. Oleh itu, orang Kristian adalah orang yang percaya bahawa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan mengaku ketuhanannya. Orang itu dikaitkan dengan Kristus yang telah dibangkitkan. Orang itu adalah sejenis makhluk yang baru, di mana dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, sekiranya ada orang yang berada di dalam Kristus, dia adalah makhluk baru. Benda-benda lama akan hilang. Lihatlah, segala sesuatu menjadi baru. Saya sedang menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Perkara terbesar yang kamu perlu fahami mengenai orang Kristian adalah hakikatnya bahawa orang itu seorang makhluk yang baru. Manusia yang belum diciptakan semula, iaitu manusia biasa, memerlukan penyelamatan dari iblis, dan Tuhan telah memberikan keselamatan itu kepadanya. Dia memerlukan pengampunan dosa dan Tuhan telah memberikannya. Yesus telah mati untuk membayar harga bagi penebusannya. Manakala ciptaan, iaitu makhluk baru,
bukanlah hasil dari salib. Salib itu cukup untuk membayar harga bagi penebusan dan keselamatan, tetapi ia tidak menghasilkan kehidupan baru. Sekiranya Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, kita masih tidak akan ditebus, tetapi berterusan dikuasai oleh dosa. Darah yang Dia tumpahkan telah memberikan kita penebusan dan keselamatan yang kekal. Namun, kita tidak akan menjadi makhluk-makhluk baru. Makhluk baru adalah hasil dari kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan itu telah memberikan kita kehidupan yang kekal. Ia memberikan kita kebenaran Tuhan dan menjadikan kita pewaris bersama dengan Kristus. Saudara dan saudari semua, mari ikuti saya untuk membuat pengakuan ini. Aku adalah seorang makhluk baru dalam Kristus Yesus yang mempunyai kehidupan yang kekal. Aku tahan kebal terhadap jangkitan penyakit, lebih berkuasa daripada syaitan serta unsur-unsur dan asas dunia yang merosakkan ini. Aku dipanggil untuk menjalani kehidupan yang penuh kemuliaan, kejayaan, kemenangan, kemakmuran, harapan dan berkat. Haleluya. Untuk renungan tambahan, kita boleh merujuk di Galatia 6 ayat 14 hingga 16, Yohanes 1 ayat 12 hingga 13, dan Roma 6 ayat 4. Sehingga kita bertemu lagi di masa renungan Rhapsody Reality yang akan datang. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.